Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 213, petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yughtafarul qu'udul yasiru biqadri jalsati istirahah bila ni qabla sujud wa ba'da sajadati tilawah wa ba'da salami imami masbukin fi ghairi mahalli tasyahudi. Diampuni adanya, dimaafkan duduk sejenak, al-qu'udul yasir, duduk yang sekejap, biqadri jalsati istirahah, seukur duduk istirahat. Duduk istirahat. Duduk istirahat ni berhenti sekejap. Contohnya duduk istirahat kan kita kan daripada sujud yang kedua, rakaat pertama atau rakaat ketiga, sebelum kita bangkit kepada berdiri pada rakaat kedua atau rakaat keempat, kan kita duduk sekejap tu kan. Itu panggil apa? Duduk istirahat dia panggil. Kita daripada sujud yang kedua, rakaat pertama yang tidak ada tasyahud. Kalau ada tasyahud, lepas sujud yang kedua, kita duduk tasyahud, kemudian baru kita naik rakaat yang ketiga. Hak duduk yang tidak ada tasyahud, yang rakaat yang tidak ada tasyahud. Rakaat yang tidak ada tasyahud selepas sujud yang kedua, rakaat pertama dan rakaat ketiga kan. Rakaat pertama tak ada tasyahud, rakaat ketiga semai rakaat tu tidak ada tasyahud. Jadi sebelum kita bangkit berdiri, kita duduk. Duduk sebagaimana duduk antara dua sujud. Duduk molek lah, duduk letak. Duduk iftirash, tangan letak atas peha ni. Macam duduk antara sujud. Kemudian barulah kita tekan tangan kembali, barulah kita naik kepada berdiri. Duduk istirahat. Ada. Itu disunatkan. Duduk istirahat. Sekarang ni kita duduk, qada duduk istirahat. Duduk ni bila ni? Qabla sujud. Yang dilakukan sebelum bersujud. Dia sekarang ni daripada i'tidal sampai ke bawah nak sujud ni, dia berhenti sekejap. Tidak sujud, mana dak straight kepada sujud. Macam kita daripada i'tidal turun ke bawah, letak lutut, latar, kita pun letak tangan sujud lah nya. Dia dak ni. Jadi daripada i'tidal turun ke bawah tu, dia duduk congok sekejap. Berkali lelah ke ruang ni ke? Yelah setengah tu tak boleh nak lorak-lorak, tak boleh nak cepat-cepat. Jadi dia duduk sekejap, barulah dia sujud. Itu dimaafkan. Dia panggil, tidak termasuk dipanggil menambah rukun. Tak termasuk dipanggil menambah rukun. Dia duduk sekejap. Qada tamakninah tu. Kalau kira-kira tu macamlah duduk antara dua sujud. Faham? Kan duduk antara sujud tu kan rukun. Kan duduk antara sujud, dapat je qada tamakninah, terasalah rukun duduk antara sujud. Hak ning ni duduk sebelum sujud yang pertama. Jadi macam itu menambah rukun duduk tu. Ada tak? Itu dimaafkan. Duduk sekejap kita dimaafkan. Faham tak? Mana dapat qada tamakninah? Sebab kalau dapat qada tamakninah, duduk tu sekejap tu pun dah qada tamakninah ni sekejap sangat je. Subhanallah. Dapat qada tamakninah. Jadi kalau duduk dapat qada tamakninah, nak jadi macam duduk antara dua sujud. Kan duduk antara sujud kan? Hak Rabbi firli warhamni kita baca panjang waktu sunat hayat. Diduduk antara sujud, qada tamakninah, boleh sujud kedua dah. Tapi ni duduk ni sebelum sujud yang pertama. Kalau tengok peseng, jadi macam bagaimana? Macam tambah duduk, macam duduk antara sujud. Ada, tu dimaafkan. Duduk sedikit tu dimaafkan. Tajing dah. Kan ada macam gitu. Daripada i'tidal nak turun sujud, lepas tu berhenti sekejap. Ada? Berhenti lelah berkali dah.
Beritilah ke mana. Jadi duduk ni selepas daripada diturun daripada i'tidal, sebelum daripada disujud tu dia berhenti sekejap. Dan sesudah sujud tilawah dimaafkan juga. Selepas sujud sejadah diduduk qada duduk istirahat, dimaafkan juga. Kita lepas sujud sejadah subuh pagi Jumaat terus bangun, tidak disunatkan duduk istirahat, kita duduk juga situ, dimaafkan. Tapi memang tidak disunatkan, memang tidak disunatkan. Ada juga kadang-kadang dia lepas dia sejadah, dia duduk istirahat, duduk macam duduk antara sujud tu, barulah ditekan balik, baru dia bangun kepada berdiri. Walau tidak ada duduk istirahat selepas daripada sujud sejadah. Duduk istirahat hanya rakaat pertama nak rakaat kedua, rakaat ketiga nak rakaat keempat, tu je duduk istirahatnya. Adapun daripada sujud sejadah nak bangun kepada berdiri kembali, tidak ada duduk istirahat, terus bangun daripada sejadah kepada berdiri. Tiba-tiba dia duduk seperti duduk qada duduk istirahat selepas sujud sejadah, dimaafkan. Tak kata menambah rukun, bukan ni. Selagak panjangnya, dan bagi makmum masbuk sesudah salam imamnya yang tidak bertepatan dengan tasyahud awal makmum itu. Hak ni hak agak panjang sikit ni. Dan bagi makmum masbuk, ni masbuk mana ni? Ingat tak masbuk mana? Ini bukan masbuk rakaat, ni masbuk sembahyang, masbuk solat dia panggil. Ada ni. Hak kita masbuk imam tanggung bacaan Fatihah kita itu, hak tu masbuk rakaat. Siapa makmum masbuk rakaat ni? Makmum yang tak sempat qada masa satu Fatihah. Nu masa berdiri. Ning ni selepas imam beri salam duduk congok bawah nu. Tak masbuk apa duduk bawah nu? Masbuk ni masa imam baca Fatihah, kita baru masuk solat, imam rakaat. Itu masbuk rakaat. Ini dipanggil masbuk solat. Siapa masbuk solat ni? Yang mana lepas imam beri salam dia kena tambah rakaat. Dia panggil masbuk tu. Faham tak? Makmum yang tak dapat rakaat pertama bersama dengan rakaat pertama imam dipanggil masbuk sembahyang. Dan siapa muafiq sembahyang yang dapat rakaat pertama bersama rakaat pertama imam, imam beri salam, dia pun beri salam, itu dipanggil muafiq sembahyang. Dia panggil muafiq sembahyang. Mungkin rakaatnya masbuk. Contoh imam rakaat pertama, kita sapa imam di hujung surah. Imam di hujung surah, dia pun Allahu Akbar, sekejap imam rakaat. Dia panggil apa ni? Masbuk rakaat. Sebab kita tidak dapat masa satu Fatihah dalam berdiri sebelum imam rakaat. Maka masbuk rakaat ni Fatihah imam tanggung, kita pun rakaat segera. Bila rakaat segera, kita dapat tamakninah bersama rakaat imam. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Rakaat pertama kita dapat ke tak? Dapat. Kita panggil kita muafiq sembahyang. Kenapa muafiq sembahyang? Imam beri salam nanti, kita pun beri salam juga, cukup rakaat. Ada? Kita mari imam rakaat kedua, tapi imam baru je naik dari rakaat pertama, kita panggil Allahu Akbar, imam baru nak baca Fatihah. Rakaat kita panggil muafiq, sebab kita dapat masa satu Fatihah bersama imam. Sebab imam baru naik rakaat kedua, kita masuk semayang, dia panggil kita muafiq rakaat. Tapi solat masbuk. Sebab apa? Lewat dah tu, rakaat kedua dah awak pergi tu, imam beri salam, awak kena tambah rakaat tu, itu dia panggil masbuk sembahyang. Ni kita masbuk ni.
masbuk sembahyang. Bagi itu sebut muafiq masbuk ni bacaan Fatihah tu je lah. Itu muafiq masbuk rakaat dia panggil. Dia ada muafiq masbuk sembahyang. Siapa muafiq sembahyang? Orang yang dapat rakaat pertama bersama rakaat pertama imam. Siapa masbuk sembahyang? Orang yang tak dapat rakaat pertama bersama rakaat pertama imam, sama ada imam rakaat kedua dah ke, ketiga ke, keempat ke. Itu dia panggil masbuk sembahyang. Dan bagi makmum masbuk sembahyang, sesudah salam imam yang tidak bertepatan dengan tasyahud awal makmum itu. Boleh faham ke tak tu? Dia gini, memang makmum ni masbuk kena tambah rakaat. Imam tasyahud akhir, makmum ni terkadang tempat tasyahud juga, tasyahud awal. Faham tak? Gini, kalau imam rakaat keempat, kita rakaat kedua, maknanya kita duduk bersama dengan imam tu. Memang kalau kita sembahyang seorang pun, rakaat kedua adalah tasyahud awal. Tapi imam kebetulan rakaat keempat, tasyahud akhir. Mana duduk kita ni bukan semata-mata ikut imam. Tak kerana ada imam pun, kalau kita rakaat kedua, kita duduk tak? Duduk. Tapi kita makmum ni, imam rakaat keempat, tasyahud akhir, kita pun sedang molek rakaat kedua. Itu duduk tu duduk kita juga. Adapun kalau kita rakaat pertama ataupun kita rakaat ketiga, imam rakaat keempat itu rakaat pertama, imam pun duduk tasyahud, rakaat pertama ada tak duduk sebenarnya? Tak ada. Tapi kita duduk kerana kita makmum dia. Imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga, kita masbuk satu rakaat, kita lewat satu rakaat. Rakaat ketiga kalau semua seorang dia duduk ke tak? Tak ada. Tapi kita duduklah sekarang sebab kita ikut imam tasyahud akhir rakaat keempat. Faham tak? Jadi yang kita nak sini ni, sama ada kita rakaat pertama atau kita rakaat ketiga. Sama ada kita rakaat pertama atau kita rakaat ketiga. Maknanya sesudah salam imam yang tidak bertepatan dengan tasyahud awal makmum. Rakaat ketiga mana ada tasyahud awal makmum? Ada tasyahud awal rakaat ketiga? Tak ada. Ni ada ni. Jadi kalaulah kita masbuk kena tambah rakaat, imam beri salam, kita rakaat ketiga semua tidak ada duduk tasyahud. Tadi kita duduk kenapa? Kerana kita ikut imam. Sekarang imam sudah memberi salam, kita sudah menjadi seorang diri. Seorang diri ni ada tak duduk di rakaat ketiga? Tak ada. Hak ni wajib bangkit segera. Wajib bangkit segera. Dia duduk sekejap, tak bangkit segera, qada tamakninah tu. Tu dimaafkan lagi. Lebih dia qada tamakninah tak bangkit lagi, batal sembahyang. Sebab bukan tempat duduk kita. Berbeza dengan kita masbuk sembahyang, kita lewat dua rakaat. Imam kita masuk rakaat pertama, imam rakaat ketiga. Kita rakaat kedua, imam rakaat keempat. Kita masbuk juga ni, kita lewat dua rakaat. Kita sampai imam rakaat ketiga, kita rakaat pertama, imam rakaat ketiga. Kita rakaat kedua, imam rakaat keempat. Imam pun duduk tasyahud akhir. Rakaat keempat imam tasyahud akhir, kita rakaat kedua memang tempat duduk juga kita situ tu. Situ tempat duduk tasyahud awal kita tu. Faham tak? Imam memberi salam, kita tak bangun segera pun dah apa. Kamu sudah seorang diri, imam sudah tidak ada, kamu sudah seorang diri, mana duduk lagi? Ini rakaat kedua saya ni tasyahud awal saya ni. Tak ada masalah, tak bangkit segera pun. Ada apa dah situ? Adapun kalau imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga ataupun kita rakaat pertama, kita duduk bukan tempat kita, tapi kita makmum.
Imam duduk tasyahud akhir, walaupun kita orang ketiga, kalau semasa kata dia duduk situ, kita kena duduklah bagi kita makmum. Lepas imam beri salam, adakah kita makmum lagi? Kita sudah dipanggil munfarid, orang yang solat seorang diri. Orang yang solat seorang diri. Kita duduk sekejap, kodoh duduk istirahat, dimaafkan. Kita duduk lama sikit je, batal sembahyang. Dimaafkan jika duduk yang sekejap, sekodoh duduk istirahat, kodoh tamat nina. Lebih daripada tu, kita tak bangkit lagi, batal sembahyang kita. Sebab di situ bukan tempat duduk kita. Lepas imam salam yang kedua. Lepas imam salam yang kedua. Tapi kita hak ni biasa tak berlaku lah, sebab imam tasyahud akhir dia panjang, dia ada selawat Ibrahimiyah. Dia ada selawat Ibrahimiyah. Dia panjang. Jadi kita tasyahud kita habis dah. Yang mana kadang-kadang orang kita ni duduk tunggu je tu. Dah kita habis dah tasyahud kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, imam memanglah selawat Ibrahimiyah lagi dah sampai ke Hamidum Majid. Imam pula tambah pula dengan doa sebelum salam. Biasanya kita lama dah duduk tunggu situnya, imam beri salam, kita pun segera bangkit lah. Ni kadang-kadang kita tak reti ni, imam belum lagi beri salam, kita tasyahud kita habis dah, kita pun tunggu. Di dalam solat tidak ada duduk saja. Ingat baik tu. Dalam solat tidak ada duduk saja. Masa imam baca Fatihah kuat, kita duduk berdiri, itu bukan duduk saja. Kita tadabbur bacaan Fatihah imam. Kita baca Fatihah sudah, imam baca surah panjang, kita duduk saja, tak panggil duduk saja. Kita tadabbur bacaan surah imam. Tak ada. Tidak duduk saja dalam sembahyang. Tidak ada duduk saja dalam sembahyang. Sebab tu kalau lah sembahyang zuhur asar, masing-masing baca surah sendiri. Bila surah kita habis dah, imam tak rokok, kita ambil surah lain pula. Dia tak ada duduk diam, dan semua tidak ada. Ini kadang-kadang kita habis dah surah kita, sembahyang zuhur asar, hak imam baca perlahan tu lah, hak sama-sama baca surah tu. Jadi kita habis surah, Allah tu imam ni surah apa dia baca, tak rokok lagi ni, kita habis lama dah surah, bacalah surah lain pula. Dia tak duduk saja gitu, dalam sembahyang tak duduk saja. Kan tak? Sama juga dengan ketika duduk tasyahud. Ketika duduk tasyahud samalah. Ketika duduk tasyahud pun sama. Wa imma sama-sama tasyahud awal sekalipun. Imam tasyahud awal, kita tasyahud awal, tapi kita habis dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah imam panjangnya lah, tak bangun-bangun. Kita wa ala ali sayyidina Muhammad, tak bangun lagi. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Gitulah. Kita tak duduk saja dalam sembahyang. Kalau ada imam seumpama tu, biasanya kita duk asyhadu, dibangkit orang ketiga dah. Allah tu imam ni, kita baru nak asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud, dia bangkit orang ketiga dah. Tu ada. Tak pernah lagi jumpa mana habis baca tasyahud awal sampai ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, imam tak bangkit lagi, tak jumpa. Biasanya kita dah asyhadu tu, dia bangkit orang ketiga dah. Cepat tu imam lah ni. Dia tak duduk saja. Sama juga kita masbuk sembahyang, kita kena tambah rakaat. Kalau kita muafiq sembahyang, imam tasyahud akhir, kita pun tasyahud akhir. Imam selawat Ibrahimiyah, kita pun selawat Ibrahimiyah. Imam berdoa sebelum salam, kita pun berdoa belum salam. Tu tak ada timbul isu tu. Ada. Hak ni hak kita nak tambah rakaat. Jadi maknanya biasanya memang
Imam beri salam tu kita nak bangkit lalu dah. Sebab kita selesai dah, lama dah kita selesainya. Tapi cuma nak ceritanya bila kita selesai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, imam boleh beri salam, kita tambah wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita tambah kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai Hamidum Majid. Imam tak beri salam lagi, kita berdoa pula, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sudahkah siapa doa? Kita tak duduk diam dalam sembahyang. Imam pun beri salam, kita pun bangkit segera. Sebab apa? Sebab kita rakaat ketiga, imam rakaat keempat. Di situ bukan tempat duduk tasyahud bagi kita makmum. Wajib bangkit segera. Tapi biasa tak berlaku. Memang imam beri salam, kita bangkit segera. Yang nak kena beringat hak gini. Hak ni biasa berlaku ni. Hak masbuk sembahyang yang tak boleh walaupun satu rakaat. Satu rakaat pun tak boleh. Dia sapa-sapa, imam duduk tasyahud akhir dah. Imam duduk tasyahud akhir dah. Satu rakaat pun tak boleh. Dia pun Allahu Akbar, dia pun duduk. Daripada berdiri lepas takbir tadi kepada duduk bersama dengan imam tasyahud akhir, tidak ada takbir intiqalat. Duduk senyap Mana duduk senyap mana? Duduk tanpa kata Allahu Akbar, tak ada. Tak disunatkan. Selepas kita Allahu Akbar takbiratul ihram, kita pun turun duduk bersama dengan imam yang duduk tasyahud akhir. Masa kita turun daripada berdiri kepada duduk ikut imam tu, tidak disunatkan takbir intiqalat. Tak sunat takbir intiqalat tu. Tak sunat kata Allahu Akbar, tak sunat. Turun dia. Kita turun tu, sekejap imam beri salam. Tasyahud baru baca sikit, baru imam beri salam. Yang pertama, yang kedua, kita wajib bangkit segera. Sebab apabila imam beri salam saja, kita sudah menjadi seorang diri. Ada tak duduk di awal rakaat pertama ketika sembahyang seorang dia, ada tak? Tak ada. Ada tak sembahyang seorang? Bukan makmum ni, sembahyang seorang. Allahu Akbar, duduk. Ada? Tidak ada. Tadi kita Allahu Akbar, kita duduk kerana kita makmum. Tapi duduk tu kerana kita makmum ikut imam. Lepas imam beri salam, kita makmum lagi. Kita sudah menjadi seorang diri. Berhak tak duduk situ tu? Tak berhak. Kita wajib bangkit segera. Kalau terlebih qada duduk istirahat tadi ni, dimaafkan. Tapi yang lebih dari qada tu, sebab itu bukan tempat duduk kita. Ni kadang-kadang ni Allah, sikit lagi nak habis tasyahud, dia kata. Sikit lagi habis tasyahud, dia kata. Baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni. Nak tambah sikit lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lama dia duduk tu, batal sembahyang. Anak biasa berlaku. Dari itu pela-pela dia terus duduk, sudah bacaan tasyahudnya. Di situ duduk kerana ikut imam, kerana kita makmum. Bukan tempat duduk kita situ. Lepas imam beri salam, kita dipanggil sembahyang seorang diri. Apabila kita dipanggil sembahyang seorang diri, maka di situ bukan tempat duduk kita. Kita wajib bangkit segera. Tak? Apabila imam beri salam, kita sudah seorang diri. Kalau kita doa belum selesai, kita berdoa lah. Kita sudah menjadi seorang diri. Mana kita nak berdoa, kita berdoa hak pegang kita, sebab imam sudah selesai dah. Kita sudah menjadi seorang diri. Memang saya tahulah ada orang sebut imam bersalam segera. Dah. Tak syarat kita. Imam bersalam, kita sudah menjadi seorang diri. Doa kita belum selesai, kita berdoa. Jadi kalaulah tempat duduk tu bukan tempat duduk kita, tempat duduk tu bukan tempat duduk kita, lepas imam bersalam, kita wajib segera bangkit kepada berdiri.
Dia duduk sekejap ni, qada duduk istirahat je, itu dimaafkan. Sekejap. Bukan kata tu imam duduk salam kedua, kita duduk gini dah standby. Ada lah. Mana terlajak sikit, itu dimaafkan. Sikit je. Lebih daripada qada tumaninah tu, batal sembahyang. Mana wajib bangkit segera. Kemudian biasa saya ceritanya adalah berkaitan dengan kita nak bangkit kembali tu wajib segera. Faham? Wajib segera. Sebab di situ bukan tempat duduk tasyahud kita. Di situ bukan tempat duduk tasyahud kita. Kita wajib bangkit kembali. Kita nak bangkit kembali tu, sunat tak kita kata Allahu Akbar. Kemudian lepas kita berdiri, sunat tak kita angkat tangan sebelum kita bertangan dada. Ni yang biasa saya sebut dah. Acap kali dah sebut. Sekarang lepas imam beri salam, di situ bukan tempat duduk kita. Yang pertama, kita wajib bangkit segera. Duduk sekejap ni dimaafkan. Duduk lama batal sembahyang. Faham tak? Melainkan kalau di situ tempat duduk kita juga, imam rakaat keempat, kita rakaat yang kedua, ataupun imam rakaat ketiga maghrib, kita rakaat kedua maghrib. Tempat duduk kita juga tu. Imam rakaat ketiga maghrib, kita lewat satu rakaat, kita rakaat kedua maghrib. Mana di situ tempat duduk tasyahud awal bagi kita. Lepas imam beri salam, bukan tempat duduk awal dah. Rakaat kedua maghrib adalah tempat duduk tasyahud kita. Faham tak? Tapi kalau imam rakaat yang ketiga maghrib, kita rakaat pertama baru, kita masbuk, kita terlewat dua rakaat, kita hanya dapat rakaat pertama dengan imam rakaat ketiga dah. Di situ bukan tempat duduk kita. Faham tak ni? Bila imam beri salam, kita wajib bangkit segera. Bila imam memberi salam, itu wajib. Kemudian biasa saya buat misalnya, kita bangkit kembali tu, sunat tak kata Allahu Akbar, sunat tak angkat tangan sebelum bertangan dada. Tidak disunatkan kalau kita bangkit bukan daripada tempat duduk kita. Tidak disunatkan. Lepas imam beri salam, kita wajib bangkit segera. Kita pun bangkit daripada duduk kepada berdiri untuk tambah rakaat. Bangkit senyap-senyap je. Tak sunat kata Allahu Akbar, tak sunat. Tak sunat. Kalau pergi kata juga, tak batal, tapi tak sunat. Mana kita dah kau kata juga, tak sunat. Kalau kata juga, tak sunat. Ini nak tanya batal ke tak batal. Ini tanya tu je. Dia nak tanya tu, tak sunat kata. Dia pun tanya, kalau kata, tak sunat kata. Kalau kata juga, dia nak tanya sebenarnya batal ke tak sebenarnya. Tak batal. Dan tak sunat angkat tangan ni. Sebelum bertangan dia tak sunat angkat. Lepas tu kalau angkat juga, tak sunat angkat. Dan kalau angkat juga, dua pergerakan yang sia-sia, hukumnya makruh. Dua pergerakan sia-sia, hukumnya makruh. Ini satu pergerakan. Sebab tangan nak angkat turun, tangan angkat turun, ataupun tangan ke depan ke belakang, dua pergerakan tu dibilang satu. Faham tak? Tangan angkat turun dibilang satu pergerakan. Ke depan ke belakang dibilang satu pergerakan. Kalau tangan lah. Kalau kaki ke depan ke belakang dipanggil dua pergerakan. Sebab kaki anggota tetap, tangan anggota tak tetap. Jadi sekarang ni tangan kanan angkat turun, tangan kiri angkat turun, dipanggil dua pergerakan. Tapi tak ada angkat gini ni. Dia angkat sekali lah dua-dua ni. Jangan buat pelik pula. Dia angkat gitu deh. Angkat sebelah. Bukan. Kita nak bilang. Dia angkatnya serentak lah dua belah ni. Cuma nak bilang, hak ni panggil sekali, hak ni panggil sekali. Dua pergerakan. Makruh. Hangguk kepala sekali, tiga pergerakan turut-turut, batal sembahyang.
Sanggup apa pula? Orang kita ni, orang dia banyak sipu. Bila gerak tangan, kepala pun gerak, bahu pun gerak. Dia banyak ni, banyak penyakit. Nah, kawan kita kan kadang-kadang Allahu Akbar, lenggok. Kadang-kadang molek dah, Allahu Akbar, ditunduk. Mana tangan ni dia ada sipu dengan tangan dengan orang tekak. Dia ada gerak ni. Jadi sekarang ni dia bangun, bukan tempat duduk dia, wajib bangun segera. Tak sunat kata Allahu Akbar, tak sunat angkat tangan. Dia angkat tangan itu sudah dua pergerakan yang makruh. Satu pergerakan makruh, dua pergerakan makruh, tiga batal. Dia gitu. Sekarang ni dua. Tambah sekali lagi gerak kepala ke apa ke, batal sembahyang. Adapun pada masa takbir tu ihram, hak tu memang disunatkan angkat. Ataupun tempat duduk dia tu tempat duduk tu tempat tasyahud awal dia. Imam kat keempat, dia kat kedua. Maka dia tak wajib bangkit segera. Disunatkan bangkit segera. Hidup lama situ makruh, sebab itu tasyahud awal. Tasyahud awal tak boleh duduk lama. Memang tempat duduk dia, tapi di situ tasyahud awal. Tasyahud awal dibina atas takhfif, atas ringan, jangan duduk panjang situ. Hidup lama pula lepas imam salam makruh. Tapi tak batal sebab tempat duduk dia. Dia bangkit, dia kata Allahu Akbar, dia angkat tangan sebelum berdada, memang disunatkan. Tiba-tiba dia hangguk kepala. Tu sekali je lah panggil. Ni tak sudah bilang sebab ni memang disunatkan. Sama dengan takbiratul ihram tu lah. Kalau takbiratul ihram kan angkat tangan disunat. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, kepala dia gerak. Ini dua, kepala satu, tiga. Hak tangan jangan duk bilang. Sebab tangan tu pergerakan yang disunatkan, disuruh. Saya bilang tu. Hak tu pandangan hak Syekh Ramli. Saya ingat ke minggu ni nak cerita perkara tu. Hak berkaitan dengan bergerak kepala ketika kita takbiratul ihram. Sebab minggu lepas hak kita bicara berkaitan dengan orang sembahyang duduk. Orang sembahyang duduk, kemudian diperbetulkan kedudukan dia, menyebabkan ditunduk ke hadapan kalau kira sudah terhasil rokok solat duduk. Minggu lepas. Yang sekarang ni dia solat duduk. Orang uzur dia solat duduk. Tapi masa dia nak perbetulkan kedudukan dia ni, dia tunduk ke hadapan. Ni nak betul kaki ke apa ke, dia tunduk ke hadapan. Tunduk ke hadapan, kalau kes semayang duduk, itu sudah rokok. Kan rokok semayang duduk kan. Tunduk ke hadapan, dahi membetuli hadapan lutut, sudah terhasil rokok solat duduk. Adapun kita tunduk sampai ke depan, itu sunat hay'ah. Untuk tahsil rukun rokok solat duduk, kita tunduk kepala kita ke hadapan sedikit, dahi kita sudah membetuli hadapan lutut, maka sudah terhasil rukun rokok. Tiba-tiba kita duduk, kita tengah buat perkara lain, tiba-tiba kita tunduk ke depan. Tu rokok tu menambahkan rukun rokok tu batal sembahyang. Pada kitab kita ni, ni pandangan Syekh Ibnu Hajar. Pandangan muktamad saya sebut melepasnya, pandangan Syekh Ramli. Ditunduk ke depan, kosak rokok ke dak? Kosak nak betul kaki je, tak batal. Itu pandangan muktamad, pandangan Syekh Ramli. Satu lagi, hak biasa orang bawa adalah pergerakan. Contoh dalam kitab dia misal bergerak dua tangan dan bergerak kepala. Dua tangan ni dua tangan bergerak, kepala bergerak. Dua tangan, kepala, sudah panggil tiga. Batal sembahyang. Walaupun dua tangan hak sunat sekalipun ni. Hak sunat ni mana? Angkat tangan ketika takbiratul ihram, angkat tangan ketika nak rokok, angkat tangan ketika bangkit daripada i'tidal, angkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu kan sunat belaka kan. Tiba-tiba dia angkat tangan, dia gerak kepala, batal. Dalam kitab-kitab banyak gitu. Dalam kitab-kitab banyak gitu. Itu pandangan Syekh Ibnu Hajar macam dalam kitab ni. Itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad, ini dua pergerakan yang memang makmur, disuruh, disunatkan.
Ini gok kepala, bilang sekali je lah baru makruh. Jangan dah bilang lah ni orang suruh. Itu pandangan muktamad, pandangan Syekh Ramli. Tapi dalam kitab-kitab kita biasanya akan bawa pandangan Ibn Hajar. 3 pergerakan, termasuk 3 tu bercampur dengan pergerakan yang disunatkan. Mana? Ini pergerakan yang disunatkan. Hangguk kepala sudah jadi 3. Oh, hak 2 ni dibilang juga. Hangguk jadi 3 batal. Itu pandangan Ta'if, itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Itu dalam kitab-kitab fiqh kita banyak tu. Termasuk dalam kitab Fathul Mu'in kita. Tapi dalam i'anah diceritalah pandangan muktamad, pandangan Syekh Ramli. Sebab kadang-kadang ada orang dia belajar, dia nak ikut tu imam, dia bukan perhati Fatihah, dia perhati takbiratul ihram. Dia tengok gerak dah kepala, gerak je kepala, dia nak ikut dah, batal dia kata. Ada orang belajar seumpama tu. Kita orang ni kadang-kadang perhati bacaan Fatihah betul tak betul dah. Tak, dia tak perhati Fatihah lagi, dia perhati masa takbir, Allahu Akbar, kepala tak gerak, dia ikut Allahu Akbar, dia tengok kepala, 3 dah, ni 2, kepala 1, batal, dia ke batal dah. Ataupun lenggok gini, Allahu Akbar. Ada belakang pasal tu. Tadilah orang disipung orang tekak ni. Tu kena gigi pergi hospital, ngejah orang tu biar jangan duk sipu gitu. Kita tak bergerak kan, sebab kita sebelum takbir mata kita sudah tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud, Allahu Akbar, tak gerak dah. Tapi ada orang Allahu Akbar je, dia lenggok kepala dia, lenggok ke atas pula. Kadang-kadang lenggok ke atas, Allahu Akbar, dia jatuh kepala. Panggil apa tu? 3, 2 pergerakan tangan, 1 pergerakan kepala. Pandangan Syekh Ibn Hajarnya batal sembahyang. Tapi itu pandangan yang daif. Pandangan muktamad, kenapa nak bilang 2 pergerakan tangan yang memang disunatkan. Tapi jangan 2 pergerakan tangan yang tidak disunatkan. Mana hak tadi? Imam beri salam, tempat duduk itu bukan tempat duduk kita, tidak disunatkan angkat tangan, kita angkat, kita hangguk kepala, atau sepakat, batal. Sebab 2 pergerakan tangan yang memang tak suruh angkat. Sama juga sekarang ni, kadang-kadang ada orang terlebih rajin. Dia baru semaya rajin dia. Rakaat pertama naik kedua dia akad juga. Rakaat yang ketiga nak keempat dia akad juga. Dia tengok orang ramai-ramai tu imam ke ramai-ramai tu akad sekali je. Ketika bangkit tasyahud awal, kita angkat sekali je kan. Dia kira orang malah, dia rajin. Rakaat pertama naik kedua dia angkat. Rakaat kedua naik ketiga dia angkat juga, atau sunat. Rakaat ketiga keempat dia angkat. Dia perasan tak orang lain tak angkat belakang tu. Dia kata orang lain tu semayang lama dah, dia puas dah angkat berkali, saya baru semayang, tengok semangat ni angkat belakang lah berkali. Dia buat benda orang tak buat, mikir kot sikit. Kadang-kadang bosan kot tengok ada akak semua. Kadang-kadang koyak ke tikmah, koyak ke makmum tu seorang tu main ada akak tak mau tangan, malu kau orang nampak tua dah, jadi malu lah. Orang tak akak kita akak. Sunat ada angkat ketika bangkit pertama pada rakaat kedua. Sunat nak katakan tak tahu nak dia angkat 2 pergerakan yang makruh, dia hangguk kepala atau sepakat. Ibn Hajar dengan Syekh Ramli batal sembahyang. Tapi kalau hak angkat tangan yang disunatkan, tak sudah bilang lah angkat tangan tu. Hak ni hak biasa, hak beza antara Ibn Hajar dengan Syekh Ramli yang biasa timbul di kalangan orang belajar. Sama juga dengan hak cerita melepas tu lah. Hak tunduk ke hadapan untuk perbetulkan kedudukan, dipanggil rukuk rokok dah batal semua. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar, itu pandangan Ta'if lah. Pandangan muktamad, pandangan Syekh Ramli. Kalau kita tunduk ke hadapan untuk memperbetulkan kedudukan, tak ada kuasa di hati sebagai rokok, maka tidak dinamakan menambah rukun. Amma wuku'uz ziyadah sahwan au jahlan uzira bihi fala yadurru. Wallahu alam. Jadi kelas kita ni 1.5 jam juga. Itu jelah. Yang kata lewat hari ni dah mula lewat. Mula lewat, jadi berhenti pun lewat. Tak ada 1.5 jam, 1.5 jam 25 minit. Kurang 5 minit je. Potong 5 minit. 1 jam 25, bukan 1 jam 30 ni. 1
jam 25 minit. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.